Okay, Assalamualaikum. Sorry tadi tersangkut, bateri laptop habis. Okay, saya sambung. Okay, Set Jus Haramai ni buat pada 44 jenis herba organik, okay, ataupun apa semua jadi. Dia tak ada bahan kimia saya cakap tadi. Lepas tu siapa yang guna dia selamat. Siapa je yang boleh guna, semua orang daripada semua peringkat umur boleh guna. Maksudnya kalau yang nak ambil, yang dah start ambil ada masalah ketagihan ketum pada usia yang 12 tahun dan sebagainya dan ke atas, dah boleh start ambil. Okay, dan side effect dia bergantung kepada antibody seseorang. Okay, dia bukannya orang yang ada masalah ketiga ni, dia bukannya orang yang ambil 10 tahun dia ada masalah ada side effect sama dengan orang yang 5 tahun. Kadang-kadang orang yang 5 tahun tu side effect dia lagi teruk pada orang yang 10 tahun. Sebab tu diikut antibody seseorang. Kalau antibody dia kuat, antibody dia lagi okey, lagi kuat, okey, dia boleh tahan sakit, dia boleh tahan rasa sakit nak berhenti tu. Okey, akhirnya dia dah lagi okey daripada orang yang ada masalah ketagihan 10 tahun. Kadang-kadang orang yang ada masalah ketagihan 10 tahun ni, sebab dia dah terlalu bergantung kepada ketum. Contohnya saya ambil ketum lah, bergantung kepada ketum, dia akan rasa macam hidup dia tak boleh dah kalau dia tak minum ketum. Memang dah ketum tu sebab dia punya ruji dia, macam dia punya makanan harian dia dah, memang dia kena ambil setiap hari. Jadi untuk orang yang ada masalah ni, dia nak berhenti dia susah sikit, dia ambil masa lama sikit. Okey, sebab dia punya kuantiti bahan kimia dalam badan dia itu dah banyak. Okey, jadi sebab tu dia punya kesan dia lagi teruk pada orang yang 5 tahun tadi. Tapi ada juga orang yang 10 tahun minum, dia cuma minum dalam sehari 1 gelas macam tu saja, orang yang 10 tahun. Tapi orang yang 5 tahun ni sehari 3-4 botol ataupun 5 botol air mineral besar ataupun 5 liter tu dia punya minum ketum lagi banyak. Jadi side effect dia lain pula kat atas orang yang minum 5 botol tadi. Okey, 4-5 botol tadi, macam tu. Untuk orang yang 10 tahun tu side effect dia kurang sikit sebab bahan kimia dia kadang-kadang dia bergantung kepada bahan kimia juga. Okey, ya, kita punya kesan Set Jus Haramai ni dia bergantung kepada bahan kimia dalam badan sebenarnya. Kalau lagi banyak bahan kimia dalam badan, lagi banyak dia nak proses keluar, lagi banyak lah keadaan dia rasa macam lagi sakit, lagi cirit dan sebagainya. Okey, sebab dia nak buang, proses nak buang bahan kimia dalam badan tu memang ambil masa dan memang kena minum secara berterusan sampai bahan kimia tu boleh singkirkan melalui badan lah. Okey, jadi siapa yang dapatkan Set Jus Haramai boleh dapatkan dengan segera. Okey, untuk siapa-siapa yang nak try, nak tanya, okey, ada minat nak tanya, nak try tapi tak orang beli lagi, boleh je tanya, boleh contact kami dekat nombor bawah tu 09883504 ataupun 0989373387. Boleh contact nombor tu. Okey, boleh tanya kami tentang Set Jus Haramai. Okey, dan kami akan explain apa semua syarat aturan nak makan, aturan nak minum dan sebagainya. Okey, boleh tanya kami tentang masalah tuan-tuan yang tu ada side effect dan sebagainya. Kadang ada orang yang dah beli, okey, bila dia dah start minum, dia dah nampak kesan dia, okey, tapi side effect dia tu teruk sikit dan dia rasa macam nak give up. Okey, sebab tu kami kata memang minum kena konsisten, tak boleh give up. Okey, nak usaha satu benda nak bagi boleh berhenti bukannya mudah. Sebab tuan-tuan ambil ketum dalam masa yang lama. Kalau tuan ambil sehari 2 hari mungkinlah minum sekali 2 kali dah boleh sembuhkan. Tapi tuan minum dalam masa yang lama, jika masa yang panjang, dan juga tuan minum dalam kuantiti yang banyak, jadi dia ambil masa nak sembuh dan hilang. Okey, bukannya boleh minum satu set. Okey, untuk orang yang 3 tahun ke atas tak logik dah, dia bukan tak logik. Ada juga orang yang sembuh. Sebab tu kata ikut antibody seseorang tu, kesan dia macam mana terhadap Set Jus Haramai. Okey, tapi ada orang yang minum dalam masa 2 minggu macam tu. Untuk orang yang ada masa dia minum 3-4 tahun dan dia minum dalam masa 2 minggu ataupun 2 minggu lebih, Set Jus Haramai ni alhamdulillah dah boleh pulih. Okay, ada orang yang dia kena minum satu set, lepas dia ambil satu set lagi dalam sebulan macam tu baru dia boleh recovery. Sebab tu proses recovery dia ambil masa. Okey, dia tak boleh recovery dalam masa yang cepat sangat-sangat. Maksudnya 2-3 hari dia boleh sembuh terus. Dia tak boleh, dia akan ambil masa sebab benda ni buat daripada herba semua jadi ataupun herba organik. Dia ambil masa nak singkirkan getah-getah daripada bahan pun secara pelan juga. Dia tak boleh minum-minum terus sembuh, tak boleh.
Okey, sebab tu dia kena konsisten dan minum air masak yang banyak supaya dia boleh dapat kesan dengan cepat. Okey, siapa nak dapat kesan yang cepat memang kena minum air masak yang banyak. Okey, ataupun air mineral yang banyak lah. Selalu kami memang suggest air mineral sebab air mineral dia punya molekul lebih halus dan lebih senang nak serap dan lebih senang nak singkirkan. Jadi bahan buangan tu lebih mudah nak singkirkan balik badan lah. Okey, jadi orang yang ada masalah rasa macam penat dan sebagainya, sakit kepala dan sebagainya, tu dia punya side effect dia. Okey, ada side effect yang penat, sakit kepala, muntah, demam, tak ada makan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lepas dia dah serasi dengan badan, okey, dia dah mula serasi dengan badan, dia dah boleh buang bahan kimia yang banyak daripada tuan-tuan. Alhamdulillah, insya-Allah dia boleh start elok balik lah. Okey. Jadi siapa yang dapatkan set jus haraman dapatkan sekarang sebelum sebab kami tak tahu sampai bila promosi kami buat satu sebelum gini. Jadi kalau dapatkan dengan segera boleh dapatkan set jus haraman, kontak kami kat nombor bawah tu ataupun pergi kat di page Liza Al Haraman ataupun Liza Al HQ untuk dapatkan set jus haraman ni. Okey. Sebab stok dia tak banyak, dia dekat belakang tu je stok. Okey, dan tak tahu stok baru bila nak masuk. Jadi kena takut nanti kalau tuan-tuan lambat beli sebagainya, stok tiba-tiba habis dan sebagainya, takut jugalah. Okey, jadi siapa nak dapatkan dengan segera. Okey, siapa nak je postage hari ni pun boleh sebab setiap hari kami ada postage. Jadi siapa nak tahu lebih lanjut boleh kontak kami. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya pasal set jus haraman ni. Jadi saya nak pergi kepada tajuk saya hari ni, ciri-ciri pemimpin yang berjaya. Okey, macam ni tak kata kita ni seorang pemimpin yang berjaya, pemimpin yang baik, pemimpin yang orang suka. Tak kira lah kita ni pemimpin apa, pemimpin keluarga ke, pemimpin sebuah syarikat ke, even pilot sekalipun dia pemimpin juga sebab dia bawa kapal terbang dan dia pimpin untuk bawa dia punya dia punya passenger, penumpang. Cakap penumpang saya cari. Okey, lepas tu macam mana kita nak tahu kita punya pemimpin ni kita ada sikap-sikap yang orang suka ataupun tak. Okey, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh rujuk saya punya ciri-ciri saya bagi ni. Manakah salah satu ciri tu ada daripada diri tuan-tuan. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh praktikkan ciri-ciri ni dalam diri tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh jadi seorang pemimpin yang baik lah. Okey, contoh yang pertama adalah seorang pemimpin yang memiliki komunikasi baik. Komunikasi sangat penting sebab komunikasi adalah bahan utama ataupun sebagai modal lah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tu. Okey, sebab dia punya cara dia komunikasi tu adalah cara untuk kita buat keputusan dan sebagainya. Maksudnya kalau kita tak berkomunikasi baik, dia tak ada kesepahaman atau lepas tu keputusan tak boleh nak buat. Okay, sebab tu kita kena ada ciri-ciri komunikasi yang yang baik. Okey. Yang kedua adalah memiliki sifat berani dan menginspirasi. Okey, seorang pemimpin dia kena berani buat keputusan, kena berani bagi keputusan, kena berani lontarkan pendapat. Okey, supaya dia boleh menginspirasi dia punya orang-orang bawah dia ataupun pekerja-pekerja dia. Okey, sebab tu memiliki sikap yang berani dan menginspirasi ni adalah sifat-sifat pemimpin yang patut kita ada dalam diri lah. Okey, yang ketiga adalah menjadi seorang pemimpin yang selalu menjadi diri sendiri. Okey, maksudnya pemimpin yang kita nak adalah pemimpin yang jadi diri sendiri. Okey, kita tak tiru orang. Okey, maksudnya kita boleh tiru orang dari segi cara dia promosikan barang dia sebagainya, tapi diri kita sendiri yang kena mainkan peranan. Sebab tu kita kena jadi diri kita sendiri. Sebab bila kita jadi diri sendiri, kita rasa tak fake dan kita boleh try untuk be ourselves and buat kerja dengan lebih. Kita macam rasa selesa dengan kerja yang kita buat sebab kita tak cuba nak tiru orang. Okey, sebab selalunya kita tiru orang ni, kita tak akan kekal lama. Maksudnya kalau kita selalu tiru orang, takat tu je lah orang buat, takat tu je kita ikut. Dan kita tak rasa macam happy dengan apa yang kita buat sebab kita selalu tiru orang. Dan kita punya cara tu pun dia tak akan konsisten. Faham tak? Maksudnya macam kita tiru orang, cara orang dia akan berubah sebab orang yang jadi dia orang. Tapi bila kita ikut orang, kita jadi diri kita sendiri. Bila cara orang tu berubah, cara kita berubah. Dan kita selalu nak ikut dan tak ada. Lepas tu kita akan jadi tak konsisten dengan diri, dengan apa yang kita buat. Okey, dan kita pun rasa macam selalu bertukar-tukar pendapat, rasa macam even kita rasa macam benda yang kita buat tu okey, tapi bila kita ikut orang,
Dia akan rasa macam benda yang kita pick up tadi tu tak okey. Baik dia kira orang. Sebab tu kita jangan kira orang, kita kena jadi diri kita sendiri. Okey. Yang keempat adalah sikap seorang pemimpin yang selalu bisa menghargai orang lain. Okey, ini sangat-sangat penting sebab kita pemimpin, kita ada pekerja bawah kita. Jadi kita kena selalu ambil berat pasal kita punya pekerja dan sebagainya lah. Okey, kita kena hargai pekerja kita sebab pekerja kita yang buat kerja untuk kita. Okey. Pekerja kita yang bagi sumbangan atau sumbangan terbesar dalam sebuah company adalah pekerja lah. Okey, jadi kita kena hargai pekerja kita, kita kena faham situasi pekerja kita supaya kita pun boleh supaya pekerja kita boleh jadi rasa macam menginspirasikan kita. Okey. Yang kelima dan terakhir adalah bersikap tenang ketika dalam kondisi di bawah tekanan. Maksudnya seorang pemimpin walaupun kita rasa macam tekanan, sebab kita pemimpin memang tekanan akan ada yang tekanan banyak untuk kita sebab kita pemimpin, kita yang kena buat satu benda, kita kena lontarkan satu benda, kita kena uruskan semua benda. Okey, jadi kita kena pandai kontrol kita punya emotion supaya kita boleh rasa tenang, bersabar. Okey, kita boleh kontrol dan kita semua marah sebab orang tengok kita pasal kita punya cara. Kalau kita selalu marah-marah, tak boleh kontrol kita punya emotion apa semua, emosi apa semua, kita akan nampak macam benda tu susah dan orang akan tengok kita pun orang akan rasa macam tak menginspirasikan kita. Okey, jadi kita memang kena jadi pemimpin yang menginspirasikan orang lain supaya orang lain boleh contoh kita dan jadi lebih baik daripada diri kita. Okey, saya rasa yang tu saja live session untuk hari ini. Okey, untuk dapatkan apa-apa maklumat berkenaan dengan Set Jurusan Ramai, boleh kontak kami dekat nombor bawah tu ataupun pergi dekat page DZ Alam HQ dan DZ Alam Ramai. Okey, kepakaran kami adalah untuk membantu golongan bunyi masyarakat dan ketemu dah Assalamualaikum.